Hadis yang kelima berbunyi begini. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radun. Wa riwayat Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radun. Maksudnya daripada Ummu al-Mu'minin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngada sesuatu perkara dalam urusan agama kita ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan dalam riwayat Muslim pula, barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tiada di atas urusan kami, maka ia ditolak. Hadis yang kelima ialah tentang perkara-perkara baharu dalam agama, iaitu bid'ah lah maksudnya. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Hadis ini menyatakan segala perkara yang baharu dalam agama adalah tertolak. Okey, perlu difahami di sini. Yang dimaksudkan perkara baharu di sini adalah perkara yang berkaitan dengan agama dan perkara-perkara yang tiada asasnya dalam Al-Quran. Tidak juga hadis berlawanan dan dengan apa yang Allah dan Rasulullah perintah ataupun larang. Okey, ini disebut sebagai bid'ah. Apa yang saya cakap tadi lah. Dalam bid'ah terbahagi kepada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Maksudnya bid'ah perkara yang bawa kebaikan, bid'ah buruk, perkara yang baik atau perkara yang buruk. Okey, contoh bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf atas perintah Sayyidina Abu Bakar, solat tarawih 20 rakaat atas perintah Sayyidina Umar, susunan mushaf Al-Quran dan azan pertama pada hari Jumaat atas perintah Uthman bin Affan. Begitu juga kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama berkaitan nahwu, surah dan lain-lain. Ini semua adalah perkara baru, tetapi tidak tertolak kerana ia adalah baik dan tidak khilaf dengan agama. Okey, contoh bid'ah buruk, perkara baru yang buruk adalah azan dalam bahasa ajam, iaitu selain bahasa Arab. Macam kat Turki tu kan. Okey, dan solat ghaib, solat yang dikerjakan di antara maghrib dan isyak pada malam Jumaat yang pertama pada bulan Rajab. Ini adalah perkara baru yang tertolak dan tidak berasas. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh isteri Nabi yang bernama Aisyah binti Abu Bakar. Di antara gelaran beliau adalah Ummi al-Mu'minin Ummu Abdillah Humairah As-Siddiqah binti As-Siddiq. Okey, digelar sebagai Ummu al-Mu'minin kerana martabat beliau bagaikan seorang ibu bagi seluruh orang yang beriman. Dari segi mereka perlu menghormati, ihtiram dan mengagungkan ta'zim, beliau selayaknya seorang anak memperlakukan ibunya, dan kerana mereka tidak boleh menikahi beliau walaupun setelah baginda wafat, sebagaimana seorang anak tidak boleh menghormati ibunya. Okay, digelar sebagai Ummu Abdillah walaupun hakikatnya beliau tidak pernah melahirkan. Dikatakan kerana Rasulullah sendiri memberi gelaran tersebut kepada beliau kerana Abdullah adalah antara nama yang Allah sangat sukai. Disebut juga kerana anak kakak beliau iaitu Sayyidah Asmah binti Abu Bakar mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah. Maka digelar juga sebagai ibunya kerana hubungan mereka yang sangat rapat. Okay, beliau merupakan isteri yang paling disayangi Rasulullah setelah Sayyidina Khadijah. Rasulullah tidak pernah menikahi wanita lain ketika Sayyidina Khadijah masih hidup. Setelah kewafatannya, tahun itu digelar sebagai Amul Khuz, iaitu tahun yang dipenuhi kesedihan bagi baginda Rasulullah SAW kerana baginda juga kehilangan pakciknya pada tahun yang sama. Di antara keistimewaan Sayyidina Aisyah adalah kecerdikan dan kecerdasan beliau sehingga beliau menjadi rujukan para sahabat Nabi setelah kewafatan baginda. Pernah disebutkan oleh para sahabat, hendaklah kalian mengambil separuh agama kalian dari wanita yang bergelar Humairah ini. Hazrat Abu Musa pernah berkata, tidak pernah ada satu hadis yang membuatkan kami bingung lalu kami bertanya kepada Sayyidina Aisyah tentangnya, melainkan pasti kami akan mendapatkan jawapannya dan ilmu baharu. Dikatakan para sahabat dahulu menjadikan beliau sebagai rujukan dalam ilmu faraid, ilmu bahagian harta pusaka. Imam Az-Zuhri telah berkata, anda saja ilmu seluruh isteri Nabi dan
ilmu seluruh wanita dunia ini dikumpulkan, pastilah ilmu Sayyidina Aisyah lebih banyak. Beliau di antara wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Diwafatkan saat beliau berumur 66 tahun dan dimakamkan di tanah perkuburan Baqi'. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum.